Bismillah. Senyumanmu indah berseri, hadirmu bagaikan menerangi Ramadhan, anugerah ilahi kepada insani. Salatuna tiada bertepi, rahmat dan keampunan yang curahi kebahagiaan yang aku rasai dalam sanubari. Oh Ramadan, kasih yang kau curah selalu dinanti, menutupi dosa noda yang telah mencemari. Damainya di hati, rahmat pun bawahi, melangkah menuju ke syurga Firdausi. Senyumanmu indah berseri, hadirmu bagaikan nur menerangi. Oh Ramadan, anugerah ilahi kepada insani. Santuna tiada bertepi, rahmat dan keampunan yang kau curahi kebahagiaan yang aku rasai dalam sanubari. Ramadan, kasih yang kau curah selalu dinanti, menutupi dosa noda yang kau mencemari. Damainya di hati, rahmat pun mewangi, melangkah menuju ke syurga Firdausi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi sekali lagi, insyaAllah. Alhamdulillah kembali bersiaran dalam mencari dan memburu Al-Qadar, dalam merasai manisnya Ramadan itu dan maniskah Ustaz itu. Okay, insyaAllah terima kasih dan tahniah kepada semua yang sudah pun selesai menunaikan dan mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah Azza wa Jal. Siapa yang dah yang tahniah kepada siapa yang tak pernah ponting lagi tarawih, tahniah kepada siapa yang tak pernah ponting lagi tahajud, tahniah siapa lagi yang tak pernah ponting buka puasa. Bukan ponting puasa, siapa yang tak pernah ponting buka puasa? Ada ke orang yang tak pernah buka puasa kan? Okay, jadi kita ucapkan tahniah kepada semua dan tahniah kepada siapa yang tak pernah ponting sedekah, tak pernah ponting berzikir, yang tak pernah ponting baca Quran sepanjang 20 hari kita berpuasa ni, masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yang bercakap tak semestinya saya lebih mulia dan saya lebih baik. Sebab kebaikan dan kemuliaan itu dipegang kuncinya oleh Allah Azza wa Jal. Sebab puasa ini adalah amalan dan ibadah yang private and confidential. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita puasa ni kira, kalau solat kita boleh nampak orang tu tak solat, betul tak? Zakat kita boleh nampak kalau orang tu tak zakat. Haji, umrah kita boleh nampak kalau orang tu tak haji dan tak umrah. Dia pergi Mekah tapi dia tak buat, kita nampak. Tapi puasa punya unik dan specialnya, kita tak nampak orang tu puasa atau tidak, betul tak? Jadilah banyak-banyak amalan rukun Islam ni, puasa ni yang paling special, paling unik dan paling berada dalam kelas yang tersendiri. Sebab tu Allah tak buat Lailatul Qadar untuk solat. Allah buat Lailatul Qadar hanya untuk orang yang berpuasa sahaja. Okey, malam ni kita nak bincangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bukan nak bincang lah, kita nak sembang-sembang sambil dalam 5 minit lagi insya-Allah Man akan masuk. Kita akan bersama dengan Man Raja Lawak malam ni. Kita akan bersama dengan Man Raja Lawak, juara Maharaja Lawak Mega. Dan dalam beberapa minit lagi dia akan bersama kita. Man tengah touch up dan make up, dress up tu. Jadi sebelum kita tunggu Man tengah rakaat terakhir. Tadi saya telefon tadi, Man tengah semayang. Jadi Man kata, Ustaz, saya tengah semayang ni. Saya tengah semayang rakaat terakhir. Ustaz Sagi dia akan masuk lah. Dia habis semayang lagi, Man akan bersama kita. Okey, jadi sambil-sambil menunggukan Abang Man ni, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kim Haris, waalaikumsalam. Super Coutinho, woi. Oh, Coutinho bersama kita ni. Philip Coutinho, insyaAllah. Terima kasih kesudi bersama kita malam ni, insyaAllah. Kita boleh sebarkan, luaskan. Boleh share ke? IG tak boleh share kan? Okey, jadi insyaAllah malam ni kita nak sembang-sembang santai-santai je bersama dengan imam muda, okay, yang kita jemput khas daripada Selayang Baru,
Imam yang akan bersama kita malam ni, imam yang sedang ber-PKPD di kawasan Selayang. Je dah, Abang Man dah masuk dah. Jadi kita jemput insya-Allah dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ramadan kasih lag ke? Ramadan kasih yang kau curah selalu dinanti, menutupi dosa noda yang telah kau cemari, damainya di hati, rahmat pun mewangi, man raja lawak pun dah sampai. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tak dengar suara? Man dengar suara saya tak? Dengar. Tak dengar Jelas. Jelas. Suara Ustaz jelas. Oh, tak dengar suara. Dengar. Sekejap. Bismillah. Dengar. Dengar tak? Dengar ke Ustaz? Oh ya, okey. Saya dengar. Saya dengar suara Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Insya-Allah. Saya ingatkan tadi waktu saya telefon tadi Man tengah. Saya ingatkan waktu saya telefon tadi Man tengah solat, angkat telefon tu, Ustaz, saya tengah solat ni. Tengah solat tu saya jawab lah tu tadi. Oh, tengah solat jawab patut. Malam ni saya tengok Man muncul, saya rasa macam tengok muka Man rasa macam nak solat tarawih sekali lagi. Sebab cahaya tu terpancar. Ni dia memang tegak ke Ustaz? Memang dia bukan menyegeng macam ni ke? Kan? Dia tak boleh. IG dia tak boleh melintang. Dia saya FB je terpaksa boleh melintang. Terpaksa pegang lah ni. Dah tak ada stand ke? Stand saya ni je Ustaz ni. Apa? Wah, mantapnya. Ni saya punya ni. Saya punya apa tu? Sandar dia. Tempat sandar dia. Wah, ni jual ni special edition ni. Ni DIY sendiri. Oh, DIY esok garpu tu akan menjadi saksi di hari akhirat sebab kita live malam ni. Itulah Ustaz. Ya. Ustaz tak nak tanya saya dah kurus ke apa ke? Yang tu soalan ke-13. Sekarang kita masih lagi soalan pertama. Cepat sangat. Tak apa Ustaz. Kita pun dah lama tak jumpa. Itulah Man. Lagi masuk ke muka surat 13. Saya akan minta Man turunkan phone tu ke perut. Boleh. Tak salah. Tak sampai lagi. Babak punchline tu tak sampai lagi. Okey. Salam dari Seri Muhammad. Malam ni, Man boleh ceritakan sikit pengalaman. Katanya Man adalah mangsa kejadian PKPD. Jadi berdepan dengan kawat-kawat besi kan. So boleh gambarkan suasana. Saya pun tak pernah lalui situasi tu. Adakah masih lagi dalam artis murahan kata Man dah kurus. Sampai hati Ustaz tak cakap saya kurus. Okey. saya simpan ayat tu. Saya simpan. Okey, saya sebut sekarang. Ya Allah, saya dah kurus lah macam tu. Alhamdulillah. Saya selalu Ustaz, yang saya belajar lah doa-doa yang dimakbulkan. Baik. Saya tak tahulah ni saya belajar lah. Kalau macam contoh kita rasa macam kita nak doa benda yang mustahil. Macam contoh saya kata, Ya Allah, kau jadikanlah aku muka macam Fatah Amin, contoh kan. Macam mustahil lah. Mustahil kita nak dapat macam tu. Ya Allah, kau jadikanlah wajah aku macam Fatah Amin. Ya Allah, hari-hari kita berdoa pun mustahil nak dapat. Jadi seelok-eloknya cari doa yang senang. Macam contoh dia, Ya Allah, kalau aku tak dapat macam Fatah Amin, engkau jadilah kawan-kawan aku semua hodoh. Macam tu. Oh, macam tu Maknanya baru sama level. Sama lah kan? Ataupun sama level lah. Kalau kita ubah sesuai sikit doa tu, kalau lah macam Man doa tadi, kalau lah aku tak dapat jadi seperti Fatah Amin pun patah leher, patah leher tadi lah. Patah balik ke? Patah balik kan? Tu lah. Nampak macam muka patah balik ni. Okey. Tapi ramai ni. Ramai yang geram. Disebabkan Man dah tak sabar untuk ditanya kenapa dah puji untuk kurus tu. Boleh
Boleh zoom fokus pada perut. Ha? Bukti. Ha. Ya. Mana Aurat nampak? jaga aurat. Aurat dan Tak urat mana jaga. mana nampak Ustaz? Tak nampak ah. Tak nampak? Okey. Nak nampak apa ni? Alah, tengok dekat IG lah Ustaz. Oh, saya Haji Dekat IG saya banyak. Dia kena tengok pandangan sisi man, baru terbukti kurus tu. Pandangan sisi, pandangan depan dia tak nampak. Betul. Saya yang sebelum ni tengok ni ada Mamak, Okey, betul. ada Ali. Okey, Ali tak sempat habis. Oh, tak sebab habis. Syuk balas. Tak sempat khatam dia. Lepas tu dengan syuk, betul? Saya tengok mula-mula saya tak follow Ustaz mula-mula. Saya jujur cakap ni. Betul. Sebab mungkin gitu, Ustaz dah tukar IG ke apa? Sebelum ni kan follow. Tak ada, saya... Sebelum ni saya Saya follow masih sebelum lagi- ni kan. Oh, ya ke? Apa sangat ayat tu macam... Ayat cover ke apa tu? Itulah bila saya tengok, macam mana boleh tak follow? Jadi saya follow lah. Ustaz pun ni tak ada kalau- nak follow saya, tak ada tulis pun follow back ke apa, tak ada. Saya follow. Okay. Kalau saya tak follow, malam ni saya niat. Nawai tu follow iman. Raka'atain lillahi ta'ala. Tu bila saya tengok saya stalker Ustaz Okey. suruh Mamak mengaji. Ustaz suruh Mamak mengaji tadi. Ustaz suruh siapa mengaji. Saya nak padam dah, nak offkan handphone dah, buat macam ala-ala, macam lupa ke apa. Oh, betul eh? Okey. Okey. Kalau macam tu, Man kena suruh saya mengaji lah. Boleh. Suara Ustaz sedap. Saya kalau Okey. mengaji takut orang kata riak. Ataupun malaikat patah balik. Tak. Tak Mana? sampai tahap tu. Tak sampai tahap tu lah. Tak ada. Takut malaikat patah balik. Rumah saya sekarang ni Ustaz. Baik. Rumah saya sekarang ni baru je semalam. Pagar-pagar kawat duri semua dah dikeluarkan lah. Oh, Alhamdulillah, Man. Jadi sekarang ni buat masa sekarang kita orang dah bebas lah daripada karangan flat. Saya duduk flat je. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Sebab kebahagiaan itu terletak kepada jenis rumah. Saya pun Betul, kalau tak ada saya pun memang dah biasa duduk rumah pun. Orang kata 2 bulan, 3 bulan ni rasa macam sehari 2 hari je. Pasal saya tak banyak job. Maksudnya macam mana? Memang duduk di rumah sebelum ni? Sebelum ni pun banyak duduk di rumah. Okey, baik. Itu pasal bila kena kurung ni bagi saya okey je pasal job tak banyak. Job tak banyak, jadi duduk rumah tu dah biasa dah. Ya, maksudnya meneruskan rutin biasa je lah kan, gitu. Kalau di PKPD lagi tambahan lagi 4 bulan pun okey. Kan? Sebab itulah saya dapat rasai tahap keimanan Man ni. Saya sebenarnya tak semua orang yang Allah menguji dan Allah meletak Man di tahap tu kan. Okey Man. Ini membuktikan Ini membuktikan yang saya tak ada skandal, tak ada bini nombor 2. Sebab saya duduk rumah. Sepenuhnya. Itulah. Apa dia Ustaz nak tanya? Okey. Apa tanya? Okey, selepas habis apa nama itulah habis Juara Maharaja Lawak Mega itu. Okey, so apa aktiviti yang Man buat dan selepas menang je apa benda pertama yang Man buat? Bayar zakat ah. Alhamdulillah. Jawapan tu pas line. Tapi masa tu duit tak dapat lagi. Baik. Okey, dia bukan on the spot lah kan? Bukan on the spot, dia lepas 3 bulan baru dapat lah. Oh, maksudnya sekarang dah dapat lah ni? Dia 2 hari sebelum PKP dah dapat. Oh, cuba Man buat muka duit banyak. Sama je sebab yang saya bagi orang 50,000 pun saya tak rasa apa pun Ustaz. Pasal saya rasa bukan duit saya. Ya, alhamdulillah. Okay. Saya tengok Ustaz pun pergi menziarah tempat-tempat, bagi bantuan. Jadi saya pun seronok. Kita pun dah lama tak jumpa Ustaz.
Betul. Last tu lah dekat dengan Ustaz Akil lah tu kan. Dengan Ustaz Akil Masing-masing nak Hai. menyanyi. Kan? Berebut. Masing-masing nak meriak diri. Allah. Tapi best, Okay. tapi best. Layan. Ada jiwa kan. Betul, Walaupun betul. kita first time berganding, rasanya memang dah ada chemistry dan history tu. Betul Ustaz. Seronok. Okey, Man, Saudara Seri Muhammad, saya dimaklumkan Man juga terlibat dengan program NGO dan bantuan ni. Sebenarnya, macam mana program Man bergerak tu, Man cari sendiri ataupun ada pihak yang bantu untuk cari tempat-tempat ataupun Man just terjah ke macam mana? Untuk yang bantuan tu. Yang bantuan duit ke Ustaz? Duit ataupun apa-apa yang berkaitan dengan ni lah, sumbangan aman khidmat bakti ni. Sumbangan saya tak bagi lah sebab PKP kan. Okey. Sumbangan macam barang-barang keperluan macam beras apa semua tu saya tak bagi. Okey. Saya kita ada 50,000 tu saya masukkan dalam Instagram saya. Siapa-siapa yang perlukan bantuan, dia kena DM saya. DM, direct message. Jadi bila saya maklumkan benda tu, sebenarnya saya tak ada nak kata viral ke apa. Jadi wartawan dapat hidu lah. Baik. Kan? Jadi selepas itu DM saya biasalah, orang pun masuk apa semua. Baik. Jadi ada yang melalui WhatsApp pun ada. Okey. WhatsApp pun beribu juga Ustaz hari tu. Dia 3 hari dia. 3 hari ke 4 hari saya selesaikan benda tu kan. Jadi DM dan WhatsApp. Jadi dekat DM tu, sebab apa saya suruh melalui DM? Sebab saya nak tengok profil dia. Kalau dia bercerita, jadi kita boleh nampak latar belakang dia kan. Kesahihan tu lah kan. Kalau WhatsApp ni boleh lagi mudah untuk tipu. Dia boleh banyak nombor telefon kan. Jadi yang WhatsApp ni, sumpah demi Allah, dah masuk 1,000, 2,000, satu pun saya tak bagi Ustaz. Okey. Saya dah dahulukan DM. Ada Jadi, biasalah cara sumbang tu je transfer online je kita macam mana? Ya betul, transfer online je. Saya semak dia kadang-kadang biasalah orang kata kita ni macam-macam ragam kan. Ada yang saya dah bagi tahu awal-awal dah, saya cakap kalau siapa yang tak dapat tu bukan rezeki dia lah. Lepas tu tak semestinya semua DM saya baca kan. Betul. Jadi saya dah bagi tahu awal-awal. Biasalah kadang-kadang dah dapat pun bantuan tu. Bayangkan Ustaz, ramai-ramai yang DM saya, dia dah dapat dah. Lepas tu dia minta pun tak banyak, dia minta dalam 100. Tapi bila saya tengok dia punya profil, mungkin dia perlukan 300. Saya bagi 300. Masya-Allah. Okey, cantik Man, cantik. Lepas tu dia DM balik. Abang Man boleh tak tambah lagi 200? Tu saya macam Kan select sikit. Rasa macam select sikit lah kan. Kan. Tu kadang-kadang. Okey. Dalam ramai-ramai dah dapat pun bersyukur kan. Macam-macam Ustaz perangai. Tu cuma nak kongsi lah ragam manusia ni macam-macam. Okey. Ustaz ada DM saya. Saya DM pun saya pun DM saya nak bagi duit. Kan saya minta duit. Okey. Okey Man. Berdasarkan apa yang Man cerita ni, memang Saudara Seri Muhammad, memang Allah tu Maha Adil kan. Allah buat siang malam, Allah buat susah, Allah buat kaya miskin, dan Allah buat ada juara, ada yang tidak juara. Mesti ada jawapan kenapa Allah meletakkan Man bersama dengan Putih kan, sehingga dapat menumpang dan bukan menumpang lah, boleh menjadikan asbab platform tu untuk Man merasai sesuatu, dan dengan bila ada sesuatu tu kita boleh beri sesuatu. Mungkin selama ni ada orang yang mungkin macam Man, macam kita yang mungkin sebelum ni yang mungkin tak apa nak ada, tapi kita kaya dengan memberi. Perasaan tu kita kaya, cuma kita tidak ada bahan nak bagi. Ada orang yang dia ada bahan tapi dia tidak dia miskin perasaan. Ada orang kaya perasaan tapi miskin harta. Tapi macam Man saya dapat rasai, mungkin sebelum ni kita mungkin bukan miskin lah, kita tak berapa ada harta tapi kita kaya perasaan.
Tiba-tiba Allah memakbulkan perasaan dan permintaan man. Ya Allah, aku nak rasai juga macam mana nak nikmat membantu dan memberi. Tiba-tiba Allah menjuarakan man. Dengan itu man telah memberi, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka itulah peluang dan detik jawapan kenapa man mesti juara. Jawapan sebab aku nak merasai nikmat untuk memberi dan membantu orang. Kan, jadi saya dapat satu poin kat situlah yang saya boleh belajar. Yang kedua, bila man sebut kisah ragam manusia tadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dua adalah konsep kita sebut niat dan rezeki memang tak pernah tersalah alamat. Kan, dua benda ni. Niat, rezeki dan kematian. Tiga benda ni, poin ni memang tak pernah tersalah alamat. Jadi bila kita sebut DM tu sebenarnya dia menguji. Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tawakal, siapa yang serah diri betul-betul, maka Allah berikan jalan keluar dan rezeki dia. Contoh macam yang DM man tu, kalau dia betul-betul ada iman dia, ya Allah, aku dah DM man, maka aku betul-betul susah. Maka sekarang aku dah usaha, aku serahkan padamu ya Allah. Kalau betul-betul aku layak, maka Allah akan buka pintu hati man untuk mereply dan merespon, maka itu rezeki aku. Kalau man tak reply, maka itu bukan rezeki aku. Kan? Jadi kita boleh baca macam tu sepatutnya kan? Betul lah. Jadi Ya, kalau nak dikatakan macam kemenangan tu Ustaz, saya ni sebenarnya saya anggaplah duit yang menang tu daripada 500,000 bahagi 3, seorang dapat 166,000. baik. Saya anggap duit tu macam menumpang je Ustaz. Baik, Selagi kita tak guna, selagi kita tak dapat merasai duit tu, itu bukan milik kita sebenarnya. Kan? Cantik. Okay. Jadi bagi saya duit tu kalau ada dalam akaun banyak-banyak pun belum tentu milik saya. Betul. Jadi bila menang pun saya rasa macam 50,000 tu sebenarnya memang kalau ikutkan orang amount dia besar. Tapi inilah Allah bukan uji orang yang bermasalah dengan PKP. Orang uji Allah uji iman saya masa ni sekarang ni. Ya. Adakah saya sanggup korbankan duit yang sebanyak itu yang bukan kita kata kita usaha daripada kita kerja simpan sikit-sikit. Allah bagi sekelepuk. Allah bagi sekelepuk macam tu. Adakah engkau sanggup berkorban? Itu je lah. Lepas tu saya pula, biasalah Ustaz, saya kan dengan Ustaz Akil Hai apa semua banyak dengan ceramah. Baik. Saya pergi mana-mana pun orang panggil saya Akil balik. Jadi adalah sikit ilmu saya belajar daripada Ustaz Manis sangat kan. Allah. Daripada ustaz-ustaz. Jadi Islam sebenarnya dia tak larang kita kaya Ustaz. Betul. Kan? Yang Islam larang kalau kita kedekut. Okey. Jadi apa salahnya ada duit bagi, ada baki lagi 100,000. Itu duit kemenangan, duit yang saya simpan sebelum ni apa semua pun ada lagi. Saya yang pakai kereta Merc tu, motor Harley Davidson, baru orang nampak saya pakai tu semua. Sebenarnya memang malah nak tunjuk, tapi pasal nak jual, saya terpaksa tunjuklah benda-benda tu kan. Bukan nak kata riak ke apa ke. Tapi itulah sampai sekarang orang tak berani beli pasal saya rasa sekarang ni ramai perlukan cash. Kalau tak perlukan cash, tak adalah ramai-ramai beratur dekat pajak gadai Ustaz. Kan? Betul. Jadi tak apalah kalau motor tu dengan kereta tak dapat jual pun saya pakai balik lah. Niat saya nak bantu, tapi kalau buat masa ni masih lagi menanti untuk promosi nak jual kereta dengan motor kalau ada orang nak beli lah. Okey. Kalau Ustaz nak pakai 2-3 biji kereta pun saya jual murah-murah je. Saya beli 60,000. Saya jual dengan Ustaz dalam 80, okey kot. Tak untung tak ambil untung. Itulah sikit sangatlah untung pun. Tak untung. Macam ni. Tak ada untung. Beli cash 60, jual 80. Apa untung Ustaz? Sikit sangat. Itu semua dunia lah Ustaz. Betul. Janganlah Ustaz. Teman-teman jual ke Ustaz pula. Betul. Ustaz bawa pergi mana-mana, saya dapat dia punya pahala. Kan? Bukan sekat 20,000 kan. Selagi tayar bergolek Selagi mana tayar bergolek. Bagus Ustaz. Okey Man.
sebenarnya karier dan kerjaya Man sebagai post ni memang dah berakhir lama kan, sebelum Raja Lawak lagi. Lepas je Raja Lawak tu saya menang, saya ambil cuti 2 tahun. Okey, cuti tanpa gaji Untuk saya study lah macam mana perjalanan saya dalam bidang ni. Sebab risau juga kadang-kadang bila jadi juara belum tentu ada job Ustaz. Sebab muka saya bukan handsome. Muka bukan handsome mana pun kan. Tapi nasib baik saya jadi pelawak. Kalau saya jadi penyanyi tak laku Ustaz. Pelawak okey. Kan? Saya cuma tak ada gigi je Ustaz, nampak? Tapi saya ada iman. Alhamdulillah. Tu orang kata apa, biar gigi kurang 2 biji, jangan sampai iman terkurang walau seinci. Macam tak sama je. Tak sama tak sampai pas. Ustaz nak buat lawak apa semua. Tak, Ustaz kalau nak buat lawak apa dengan Ustaz kalau nak buat lawak apa dengan yang biasa okey lah. Ni dengan juara tau Ustaz. Jawab. Tiba-tiba saya rasa macam saya rasa macam saya buat akil balik benda ni. Kan? Tapi kita pun dah lama tak jumpa Ustaz. Yalah, dah makan tahun dah Man. Makan tahun dah. Betul. Okey, apa nak tanya ya? Tak, saya tanya Ustaz dulu. Okey, silakan. Yang belakang warna biru tu memang untuk tangkap IC punya gambar ke apa tu belakang? Saya sebenarnya memang saya kerjakan pernah lain balai polis ni, balai polis. Oh, ingatkan ada buat part time tangkap gambar IC Ustaz. Apa nama orang biasa guna green screen kan, ni blue screen lah. Sebenarnya kawasan ni memang saya pun flat juga kan. Kita ni geng budak flat, JBF nama dia. Geng budak flat. Quarters ni memang fully blue. Jadi memang kawasan ni je yang paling sesuai lah untuk apa orang kata biar di luar biru tapi dalam tetap hijau. Wah gitu. Oh. Lain macam tu. Lain macam. Okey, Sallallahu Alaihi Muhammad. So maksudnya perancangan di segi career, kita sedikit apa nama tengok macam perjalanan career Man lah kan. Sebelum dia angkat menjadi juara pun tengok yang macam mana yang boleh masuk putih tu pun di hujung-hujung tu kita tengok macam baru dapat dia punya punch tu. So sebenarnya apa benda yang adakah Man bertafakur ke bertahajud ke sehingga Man dapat balik diri Man di hujung tempo tu baru dia gitu. Bila saya dengan Tauke dulu yang setahun lepas tu. Sebelum ni saya dengan Tauke sebenarnya dah okey dah sebenarnya. Cuma dekat situ ada macam masing-masing macam Tauke tu dah kira macam orang lama kan, saya pun baru. Jadi kita punya kerja tu mungkin berbeza lah. Orang lama dengan orang baru. Jadi mungkin dekat situ saya macam banyakkan orang kata dengan Tauke ni saya banyakkan ikut apa yang dia cakap. Sebab dia lagi banyak orang kata dia lagi banyak peluang dia lagi banyak masa dekat MLM sebelum saya. Jadi bila dengan Tauke tu saya dah belajar. Jadi saya dah nampak dah sebenarnya putih ni dia perlukan lagi seorang. Saya dah nampak dah dia perlukan lagi seorang. Jadi bila ada musical lawak superstar putih masuk dengan Tomok, memang serasi. Dan masa tu pula masa saya musical lawak superstar saya dah keluar awal. Jadi Ali dengan Mamak panggil saya untuk bantu diorang lah. Bantu-bantu macam tu je lah. Dan saya ambil peluang ni lah kan. Itu yang 3 minggu terakhir musical lawak superstar kita sama-sama buat. Alhamdulillah diorang sampai final. Lepas tu diorang dapat tempat ke-3. Kan? Okey, baik. Daripada situ diorang tengok komitmen saya. Diorang tengok saya punya idea. Mungkin daripada situ diorang percaya dengan saya. So diorang bagi peluang kat saya lah. Bila Maharaja Lawak Mega tu sebenarnya kita punya perancangan nak memang juara lah. Kan? Memang target juara terus lah. Memang target juara.
Tapi bila minggu pertama kena bottom 4, minggu pertama dah kena bottom 4, jadi terus target tak payah juara lah, pergi final pun okey lah. Paling kurang lah, base. Paling kurang lah, minimum juara lah. Aku tak lagi okey. Sebab rekod so saya tengok Putih memang tak pernahnya tak pergi final. Jadi saya pun rasa terkesan lah. Mungkin saya yang penyebabnya dia orang tak pergi final ke apa kan. Sebab minggu pertama dah kena turun bottom 4 kan. Baik. Jadi saya kena usaha keras lah. Sebab penonton semua dia orang dah kenal Putih. Dah tahu dah macam mana chemistry Putih. Saya baru nak campur, betul cakap Ustaz, saya menumpang lah. Bagi saya menumpang. Jadi kalau ada apa-apa pun saya, keputusan semua Ali yang buat. Kalau benda ni kelakar, tak kelakar, semua Ali yang akan buat putusan. Jadi saya tak ada, walaupun saya ni dah berumur, walaupun saya dengan dia pun saya lama, tapi saya respect Ali, saya respect Mamak, jadi saya bagi keputusan semua dekat dia. Saya just mengikut, dan kalau ada tambahan waktu atas pentas spontan, kita spontan. Alhamdulillah lah menjadi. Itulah saya dapat rasakan effort pada Man tu. Memang nampak sangat ruang macam main takraw lah kan. Killer feeder tu memang sangat berfungsi dan berperanan. Saya yelah, mungkin perasaan biasa yang Man kita menumpang tu mungkin perasaan biasa. Saya rasa kalau saya di tempat Man pun mungkin kita akan rasa macam tu kan, walaupun Man pun orang lama juga kan. Tetapi cuma yang kita nak pasti, setiap orang dia ada X factor dan wow factor dia. Bila dia masuk, dia akan melengkapkan kelompangan tu kan. Jadi bila bila Allah meletakkan Man di tahap itu, saya nampak dia nampak wow tu bukan Man yang sebelum ni lah. Rupanya ada benda yang di luar kotak lah yang Man boleh perform kan. Tapi cerita dia sebenarnya memang dah nak jadi juara. Dia memang macam tu lah level. Kita akan menjadi, bila dah nama pun ditakdirkan kita akan jadi juara, kok mana pun mesti akan menjadi kan. Saya dah lama Ustaz sebenarnya idamkan tempat tu. Kalau macam contoh kita sebagai penyanyi, kita nak ada level kita sendiri kan. Pelawak pun macam Ali, Mamak, saya, kita orang pun sama-sama juga idamkan tempat tu. Siapa yang tak idam tempat juara? Bukan duit ukuran dia, maruah. Betul. Yalah. Bagi saya maruah. Dan kalau Ustaz tengok perjalanan Putih pun, lepas kami menang ni, tiba-tiba musibah PKP pula datang. Kan? Jadi kita orang ni tak sempat nak merasai orang kata kemanisan juara tu. Ya. Maksudnya di atas tu, puncak-puncak tu. Betul. Itu bagi saya tu semua ada hikmah lah, ada hikmah. Kita orang baru je nak start shoot program sendiri, Putih and Click. Dekat Astro, 8 episod. Tapi PKP semua batal. Jadi bagi saya tu semua hikmah lah. Bukan kata saya je, Ustaz pun saya rasa banyak program dekat masjid, surau, mana-mana karnival apa semua habis. Kan? Itu yang Ustaz kadang-kadang duit nak pergi haji pun terpaksa pakai balik lah. Kan Ustaz? Sampai tu punchline tu sampai. Apa nama Sallallahu Muhammad Putih saya buat. Okey. Nilai yang saya nampak pada diri Man ni, bila Man kata Man macam tadi, Man dengan Tauqir, Man beri ruang pada Tauqir dan Man menghormati Ali walaupun dari segi usia dan sebagainya. Rupanya di situ nilai yang kita boleh ambil, merendah itu bukan kalah dan mengalah itu bukan bermaksud kita merendah, dan merendah itu tidak pernah menghinakan diri kita di tempat yang paling bawah. Tapi kadang-kadang bila kita mengalah itu bermaksud kita menoleh dan kita melonjak ke belakang untuk kita lebih melonjak ke depan. Kan? Jadi saya nampak nilai positif Man ada kat situ. Mungkin kadang-kadang sebenarnya kemenangan dalam hidup kita dalam agama pun, dalam sejarah peperangan Nabi pun kita dengar ada kala Nabi melonjak dan sebelum Nabi nak melonjak tu Nabi patah balik ke belakang. Dalam hijrah Nabi jalan patah balik ke belakang. Dan dalam beberapa peperangan taktikal Nabi orang kata apa, Nabi merendah ke belakang supaya lebih melonjak ke depan. Jadi mungkin nilai positif yang ada pada Man tu, saya rasa tak mustahil Allah angkat kemenangan tu disebabkan nilai-nilai kerendahan yang ada pada diri seseorang. Kan? Punca untuk ditinggikan bila kita merendah.
Tapi macam saya pun kadang-kadang saya anggap benda ni macam ujian Ustaz. Ujian pada saya. Adakah saya akan kekal macam orang yang sama sebelum ni? Okey, betul. Kan? Adakah saya akan orang kata jadi ego? Adakah saya nanti akan berdabik dada? Itu semua bagi saya ujian lah. Bila orang tak habis-habis cakap champion, juara, saya selalu macam tepis benda tu lah. Saya kata yang juara bertiga, bukan saya seorang. Kalau tanpa Ali dengan Mamak pun saya tak boleh pergi juara. Kan? Jadi selalu saya tempis benda tu. Maknanya sebelum ni pun saya menang secara solo pun bagi saya benda tu semua ujian lah. Dulu orang tak kenal, sekarang orang dah kenal. Kan? Jadi saya pun tak ada nak anggap saya ni selebriti. Saya pergi mana-mana pun saya bawa Honda Wave je Ustaz. Hantar bini, bawa motorkap. Kan? Kalau Ustaz tengok saya ada macam pakai helmet ada getah apa semua, itu bukan nak minta simpati. Itu saya lah tu. Bukan saya nak minta simpati kata saya memang macam tu, tak ada. Saya memang itulah. Saya ni tak reti lah nak jadi artis yang mahal-mahal. Itu pasal kadang-kadang kita dah biasa rasa susah, kita happy lah kan. Saya senang je, jangan malu nampak susah. Tapi kita ni kena malulah kalau kita pura-pura kaya. Kan Ustaz? Sebenarnya pura-pura kaya ni sangat menyakitkan dan sangat memberatkan hidup kita. Kita tak boleh nak berpura-pura ni boleh sehari, tapi sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri. Kan, kita boleh tipu semua orang, tapi bila kita tipu orang kita akan sakit dan benda tu lama-lama kita akan rasa berat. Dia umpama macam sampah. Sampah walaupun bukan kita buat, tapi kalau kita terpegang, dia tetap kena kotor. So sampah tu kena buang. So pura-pura tu sebenarnya adalah satu sampah yang kita kena buang jauh-jauh. Okay, yang saya nampak dalam man ni, sebenarnya antara sulit yang betapa antara kaya dengan sombong, antara miskin dengan sombong, dia ada nilai, kan? Dia ada nilai hina antara kaya sombong dengan miskin hina. Ada orang yang Allah uji bila dia susah, dia senang. Bila dia susah, dia senang hidup. Tetapi bila dia kaya, dia susah hidup sebab nak menjaga. Kan, macam sallallahu alaihi wasallam, macam kita ni mungkin kadang-kadang dan jarang-jarang senang. Bila Allah beri kita senang, insya-Allah kita akan susah, kita akan senang hidup sebab kita sentiasa susah. Tapi bila orang yang jarang kaya ni, dia orang yang selalu kaya, bila Allah beri susah, dia susah untuk hidup. Sebab dia tidak reti macam mana nak handle kesusahan tu. Jadi bila man yang Allah uji ni sebenarnya, bila kita susah, sebenarnya macam saya sebut tadi, kata apa? Ujian tu, kita bila sebut ujian, kita terbayang susah, sakit, perik, payah kan. Tapi sebenarnya dalam nikmat, dalam kaya pun lagi berat ujian berbanding payah, berbanding sulit ataupun miskin ni. Jadi sebab itulah, kadang-kadang sebab tu Nabi memilih untuk miskin, sahabat memilih untuk miskin, walaupun mereka ditawarkan dengan segunung emas, aku tetap memilih miskin. Sebab apa? Sebab bila aku susah, esok-esok di hari akhirat, aku paling cepat untuk ditapis dan diaudit. Orang yang paling banyak harta dia, paling lambat untuk diaudit dan ditapis di padang mahsyar. Menyebabkan kita beribu-ribu tahun terpaksa menunggu sebab kita banyak benda nak kena audit. Berbandingkan kita tak banyak barang, maka barang tu sikit, masa hanya sekejap untuk diaudit di padang mahsyar, cepatlah kita masuk dalam syurga. Jadi kesimpulan dia, apa yang ada malam ni, maka saya bagi nombor akaun, sila transfer lah apa yang ada kat sana. Sebab ni saya ada yang rindu saya dekat Sepatu. Jadi hari Jumaat ni ada rakaman Sepatu Al-Puasa. Sepatu Al-Puasa, okey. Saya ada satu episod. Okey, cantik. Hari bila? Tapi memang kelak hari Jumaat malam. Okey. Di Astro Warna. Astro Warna. Okey. Jadi itulah orang kata dengan Sepatu pun rezeki juga Ustaz. Dengan Sepatu bila pula? Kan saya terlepas pandang. Saya dah 4 episod dengan dia orang. Masa Pak Ya kena gam tu, saya ganti Pak Ya. Sebelum Rahim lah kan? Mana sebelum Rahim? Pak Ya.
Pak Ya kena gam. Okey. Oh, kena Saya ganti. okey. Sempat 4 episod. Saya buat 3 episod live, 1 episod Okey. rakaman Al-Puasa. Okey, baik. Jadi untuk yang 1 episod Al-Puasa ni hari Jumaat ni akan tayang. Terus Okey. terang saya cakap itu memang saya Bakal dengan gila. sepatu waktu tu memang dah macam chemistry tu gila lah. Saya dah dapat dah dia orang punya aura tu. Dia punya rentak-rentak tu. Tiba-tiba bila dah dapat rentak apa semua, saya dimaklumkan minggu depan tu Pak Ya masuk balik. Jadi saya macam redha. Dan saya anggap peluang ni walaupun 4 episod, saya rasa inilah pintu rezeki saya, Allah nak buka lagi besar. Sebab Baik, saya betul. memang hari-hari berdoa Ustaz. Saya berdoa biarlah adik-beradik saya kaya. Hari-hari Ustaz. Lepas dia sembahyang, hari-hari saya doa. Ya Allah, Engkau kayakanlah adik-beradik aku, Ya Allah. Engkau kayakanlah adik-beradik aku, Ya Allah. Sebab bila diorang kaya nanti tak adalah diorang nak pinjam-pinjam lagi kat saya. Itulah. Okay. Betul. Kita sedang orang kata apa? Bantuan paling cepat dan bantuan paling kilat serta bantuan paling senyap yang kita boleh bantu ialah dengan doa. Kan, Man? Betul. Man, bisa kita layan dulu ni soalan-soalan netizen, saya kesian depa merajuk. Boleh. Netizen apa? Sahabat ni Ustaz. Sahabat. Allah, terima. Okey, sahabat kita. Okey. Saya sebut netizenul ladina amanu, Man. Oh, ya ke? Kita upgrade sikit. Abang Man, kawasan sudah. Okey, sekejap. Apa tadi soalan? Soalan Seri Muhammad, kenapa 1 episod? Mana soalan tadi? Serius ke Man ada dekat sepatu? Serius Man ada dekat sepatu kelakar. Memang itu je lah peluang saya ada. InsyaAllah doakanlah. Lepas ni saya ada dengan Jebon. Yang tu bila? Yang tu episod mana? Yang Jebon ni next project. Lepas PKP. Baik. Ha. Yang Man kata untuk Jumaat episod malam ni tu rakaman bila punya? Itu bulan bila 1. Oh, lama dah lah. Lepas menang itu lah. Ya betul. Masa tu badan saya gemuk lagi lah. Okey. Okey Man, Waalaikumsalam. Ada soalan penting. Tunggu habis dengan Pak Cik Man cakap. Mana soalan dia? Okey, soalan je. Pak Cik Man lah. Okey. Adik saya meninggal tahun lepas, Al-Fatihah kepada arwah. Lepas dia sakit dan tak dapat puasa selama 2 tahun. Dan dia ada tinggalkan nota sebanyak 74 puasa yang dia kena ganti. Saya sekarang ni kena bayar fitrah, cuma saya nak ini boleh DM lah kot. Cuma saya jawab ringkas. Puasa kita boleh tolong bayarkan selagi mana kita boleh tolong puasa untuk arwah selagi mana dia tidak melepasi tahun berikutnya. Kalau dah melepasi tahun berikutnya, kita kena bayar fidyah dan juga ganti puasa. Kalau puasa tu tak sampai Ramadan tahun lepas, tahun berikutnya, maka sekadar ganti puasa tak perlu fidyah. Wallahu alam. Okey. Mana lagi soalan? Kalau yang tak jelas boleh DM lah. Sekejap. Tadi saya minta soalan-soalan. Kalau dia orang tak tahu, kalau macam ustaz tak dapat jawab, dia orang boleh DM saya juga. Okay. Saya pastikan yang nak tanya Man, pastikan akil baligh dulu. Syarat utama nak tanya Man akil baligh. Okey. Dan lepas bau sunat. Bagus. Okey, sekejap. Soalan seterusnya, soalan Seri Muhammad. Mana tadi? Ikhwan ni peminat Man kot. Ikhwan FC. Bukan ni. Mana tadi? Mana? Ya, Ikhwan boleh type balik dah Ikhwan. Apa soalan tadi yang Ustaz nampak tadi? Soalan tentang solat tadi. Soalan solat Ikhwan. Ikhwan FC di mana anda? Panggilan terakhir kepada Ikhwan FC. Dia tidur tu sebab malam pagi nanti nak bangun qiyam. Tajuk kalau orang sembahyang lepas tu kentut, lepas tu orang tak ambil air, solat itu macam mana?
Dan memang batal wuduk memang kena ambil wuduk lah. Kalau tak ambil wuduk memang batal lah. Okay? Kalau dia ambil wuduk, kalau dia ambil wuduk 2 kali, maknanya tak ada yang orang kata cover, Ustaz. Dia cover, dia tak kan, itu mazhab apa ni? Mazhab mana? Dia ambil 2 kali wuduk, maknanya tadi terkentut, ada lagi 1 cover, tak ada? Tak boleh? Yang tu package pra akil balik. Okey, so jawapan dia kena ambil wuduk sekali lah. Kalau orang tu, soalan seterusnya, okey Man, tak apa sementara nak cari soalan ni. Benda yang antara benda paling besar jugalah Man belajar bila kita kena PKP ni, walaupun Man kata dah biasa, dari segi kehidupan rutin kita, mungkin Man kita tak bincang sangat hikmah tu sebab kita dah, Man kata dah biasa kan. Mungkin ada sudut lain yang Man nampak kenapa Allah bagi PKP ni. Kalau tanya saya personal lah sebagai seorang, bukan pelawak lah Ustaz Okay. Orang awam lah. Baik. Kan? Kita jangan cerita kita pelawak, kita sebagai orang awam. Memang dah bertahun-tahun Ustaz, saya umur dah 43 dah. Ini kali pertama dalam hidup saya, kita jadi macam ni Ustaz. Baik. Kan? Daripada sekolah rendah, menengah, sampai dah kerja, dah kahwin, dah ada anak, sampai 43 ni dah nak mati dah pun. Kan? Inilah pertama kali kita jadi macam ni. Jadi saya rasa memang benda ni ada hikmah sebenarnya. Kalau orang yang tak nampak lagi, orang kata daripada segi pembaziran, puasa, kan? Lepas tu dari segi pengurusan kewangan, lepas tu dari segi kita dengan anak-anak bini, family. Maknanya sebelum ni, maknanya kita ni sebelum ni kalau kita sibuk, saya dengar Datuk Rosyam borak dengan saya itu hari, selama dia masuk dalam bidang ni, dia tak pernah ada dekat rumah. Waktu bersama dengan anak apa semua memang kurang. Jadi dia ambil masa yang PKP ni memang Allah bagi dia untuk berehat, dia cakap. Inilah nikmat paling besar lah untuk dia cakap. Alhamdulillah. Baik. Itulah. Okay. Dalam ayat yang lain mungkin kita boleh sebut macam ni lah. Di saat Allah melihat kita sempurna keduniaan, okay, pada masa yang sama kita sedang mengalami keparahan dan kecacatan dalam soal keakhiratan. Maka sekarang Allah buat supaya kita mungkin nampak kecacatan dan ketidaksempurnaan pada keduniaan. Kita hilang kebebasan dan rutin harian kehidupan. Tapi sebenarnya Allah sedang menyempurnakan jalan akhirat kita yang selama ni memang nampak lubang dan lompang yang sangat besar. Itulah yang saya nampak. Itu satu lah kan. Yang kedua, sebelum kejadian PKP ni, kalau perasan, saya rasa satu negara pun perasan. Benda yang besar yang sangat menimpa kita negara Malaysia ni adalah satu, kita sedang berpecah, kita berlawan, kita bertarung, kita mengecam, kita berpecah dalam soal politik negara ni umbang ambing dah. Kita dah berada dalam sangat nazak sakaratul maut dari segi jangka hayat, suasana perdamaian dan kasih sayang kesatuan umat. Jadi bila saya teringat Man, satu waktu saya program di Bandar Aceh pada tahun 2017, kalau kita tengok sejarah dan peristiwa yang berlaku di Aceh, bila saya kaji balik, sebenarnya benda tu sedang diulang. Cuma Allah selamatkan bumi Malaysia ni, cuma dia hantar unhidden, dia hantar benda yang tak nampak. Kan? Tapi benda yang berlaku di Aceh, benda yang nampak secara zahir. Tetapi sebenarnya kronologi, hikmah, musibah, tujuan dia sama je keadaannya. Sebelum berlaku tsunami di Bandar Aceh, apa yang berlaku di Bandar Aceh sebenarnya, puak pemisah dan keluarga-keluarga yang berada di Bandar Aceh berada dalam ketakutan. Yang ni kita boleh cek sejarah. Memang Aceh berada dalam keadaan tak selamat bila orang bukan setakat bergaduh, dia angkat senjata, angkat pedang dan angkat perang, angkat pedang lah. Angkat parang. Parang. Puak pemisah kampung A tak puas hati kampung B. Dia tak puas hati bukan sahaja kecam, dia kecam dengan parang tu. Kita kecam dengan mulut. Kan? Kita okey lagi lah. Jadi bila suasana di Bandar Aceh ni, Saudara Seri Muhammad, memang dah tak dapat dan diselamatkan dengan kesatuan, maka jawapan dia tuan-tuan, semua yang melihat, Saudara Seri Muhammad, ada benda dosa kita hanya boleh dosa kita Man,
disebut dalam kitab, tak semua dosa boleh terampun dan terhapus dengan taubat, tak semua dosa boleh terhapus dengan solat dengan hajat, tak semua dosa boleh terhapus dengan istighfar dan air mata. Sebahagian dosa hanya boleh terhapus dan terpadam dengan musibah dan penyakit. Yang ini disebut dalam kitab. Jadi Allah kata apa? Mungkin kita ni dah melampau sangat. Apa, istighfar pun tak cukup. Aku tunggu hajat dan taubat pun tak ada. So I don't have any choice. Aku tidak ada peluang lain, apa benda lain. Yang penting aku nak hampa selamat, jumpa aku sebelum mati. Aku kena buat musibah ni. Kalau tidak, hampa lagi teruk akhirat nanti. Maka cara Allah nak padam, saya nak pergi Bandar Aceh, Allah buat tsunami. Memang kita tak nampak secara pandangan zahir, teruk sangat. Sedangkan Aceh bukan kaleng-kaleng. Tempat ulama' pesantren pun banyak. Kenapa Allah buat Bandar Aceh? Tapi apa yang berlaku selepas tu, Sallallahu Alaihi Muhammad, Aceh hari ni menjadi antara daerah dan orang kata apa, negara yang kedua paling aman selepas Brunei Darussalam. So tidak ada sebarang kes jenayah. Selepas berlakunya tsunami, kita boleh tengok, saya pergi sendiri tengok, waktu selepas masuknya waktu solat, kedai akan tutup, azan akan terpasang di semua kedai, Al-Quran akan dipasang di corong-corong bangunan. Macam mana kita pergi Mekah, mereka akan tutup kedai tu tanpa ada kunci, hanya tutup kedai macam tu, dan tidak, orang semua berebut nak pergi masjid, dan tidak ada sebarang kes jenayah. Jawapan dia apa? Nak sampai label Aceh, maka kena ada tsunami dulu. Maka jawapan kepada Malaysia, new norm bermaksud Allah sedang memproses balik software dan hardware kita. Malaysia baru ni, maka musibah COVID ni itulah benda yang Allah buat. Kita kena reproses balik. Kita kena clear setting balik, maka Malaysia akan start from zero, mungkin akan jadi lebih baik. Saya nampak macam tu lah, mengikut apa pandangan betul. saya. Betul Ustaz, sebab dekat rumah saya ni pun, kita orang antara jiran-jiran tak bertegur siapa pun kadang-kadang. Setakat mengangguk. Kalau jumpa dalam lift pun, jam tu je. Tapi bila PKP ni, lepas tu kita pula kena PKPD. Jadi segala bantuan-bantuan bekalan makanan ni, kalau tak dikawal dengan rapi, dah jadi macam dekat luar dah, Somalia dah berebut-berebut. Jadi kita tubuhkan AJK dekat kawasan rumah saya, termasuklah saya pun jadi AJK juga. Jadi kita akan uruskan bekalan tu semua, maknanya bekalan dah masuk, kita dah susun. Lepas tu kita akan ketuk rumah ke rumah. Maknanya kita lebih mengenali setiap floor. Cina ni duduk mana, Melayu ni duduk mana. Jadi saya tengok lepas daripada sekarang ni, kita makin akrab lah. Kalau sebelum ni, jangan kata akrab, arnab semua ada. Betul. Kan? Sangat terselah. Jadi, betul Ustaz, memang... Jadi daripada kita tak kenal, kita dah ada grup. Untuk blok saya, blok 1, kita dah ada blok 1 punya AJK. Kita ada community. Jadi daripada community ni, jadi semua penghuni-penghuni di blok ni, dia boleh salurkan maklumat. Kalau orang buang sampah, ada orang buat maksiat, ada pecah rumah, apa semua. Sekarang ni dah lebih bersatu. Kan? Alhamdulillah. Jadi, saya rasa hikmah dia itu pun dia jugalah. Walaupun dalam waktu Ramadan, waktu Ramadan ni patut kita banyak berehat apa semua, tapi tetap juga kita turun padang. Ada Cina, ada India, ada daripada Indonesia pun ada, Myanmar, semua bergabung tenaga lah Ustaz. Maknanya masing-masing faham situasi. Kalau kita tak buat benda tu, bekalan sampai dia campak-campak je nanti. Kan? Siapa nak uruskan kan? Jadi Alhamdulillah lah, maknanya semua ni ada sebab lah Ustaz. Kan? Ya, memang. Kalau tak ada pasal PKP ni, Ustaz pun tak nak live dengan saya ni. Ustaz kan macam riak sikit. Mana nak borak dengan orang tak ada nama. Dah berapa tahun dah, call ke, WhatsApp ke, apa, tak pernah tanya khabar ke apa ke, kan Ustaz? Sebab memang tunggu juara dulu. Jadi itulah, saya pun rasa macam itulah, adalah hikmah dia. Lepas ni mungkin kita boleh belajar sesuatu lah. Belajar menyimpan, kenal jiran-jiran, kenal family, perbanyakkan amal ibadat. Macam saya duduk rumah PKP ni, saya minum ubat kurus, jadi saya tak banyak sangat makan Ustaz. Bini saya pun jarang masak apa. Maksudnya memang Man memang
Oh, tu sekarang kita masuk tajuk dan sekarang kita dah masuk muka surat ke-13. So memang tajuk kurus dah masuk dari. Okey. Tu saya bagi hint tu. Lambat sangat. Lambat sangat nak masuk kan. Okey. Bapak. Man, ni ada peminat Man semua ustaz. Dia kata apa ni? Semua ustaz apa ni? Semua ustaz kat Malaysia ni memang riak. Nampak? Saya wakil diorang ustaz. Oh ya? Kena pula ada siapa entah debu nama. Debu Ngawangi apa? Ustaz okay, Debu Ngawangi. Okey. Itulah kan. Jadi kembali kepada tajuk kita tadi. Dia Ustaz riak, takut riak dia iman Ustaz tak man. Ustaz Dia dia riak takut beriman. dia saman ke? Apa dia? Ustaz takut Riak dia saman ke Ustaz? Riak beriman tak apa. Riak ada dua. Satu riak kufur, satu riak beriman. Lapik. Okey. Apa tadi? Pasal kurus. Kurus. Sebenarnya adakah disebabkan penyakit ke ataupun memang rasa dah sampai masa untuk menguruskan diri atau macam mana? Bila saya ni ditawarkan ubat kurus, produk lah, Coco Curve nama dia kan. Dia minuman koko. Jadi bila ada seseorang tu datang jumpa saya, dia nak tawarkan saya jadi kurus. Saya sebenarnya bukan tak nak kurus. Sebab kita tengah enjoy makan. Waktu tu selera tengah sedap. Duit pun tengah banyak. Jadi boleh makan apa je nak makan kan. Badan pun sihat lagi kan. Boleh makan sup ekor. Boleh makan kari kepala ikan kan. Jadi bila dia tawarkan tu, saya fikir banyak kali tak apalah sebab saya nak bantu dia. Niat saya pertama nak bantu dia ustaz. Dia kata dia tak ada duit nak bayar saya sebagai duta. Dia tak ada duit nak bayar saya sebagai dia punya testimoni. Cuma dia kata Abang Man cuba produk ni, kalau yakin kurus, insya-Allah Abang Man bantu saya. Jadi saya pun saya cakap memang sebelum ni saya pernah ambil produk kurus. Saya tahulah macam mana proses dia. Jadi saya ambil pelan-pelan, saya ambil memang ubat ni berkesan ustaz. Saya pun kalau orang kenal lah, saya ni susah sikit nak menipu. Kan? Saya cerita atas dasar pengalaman. Bila saya minum je produk tu, dia automatik selera semua dah potong ustaz. Oh, macam contoh sebelum ni saya tengok ustaz manis je kan. Okey. Lepas minum tawa ustaz, tawa. Maksudnya sekarang adakah Man berselera tengok saya? Oh. Memang tak ada selera kan? Dah tak manis dah. Tawa ustaz kalau minum benda tu. Bahaya juga jadi ustaz bayangkan 3 bulan saya tak makan nasi ustaz. InsyaAllah. Sekarang berat apa berat? Daripada dulu 98 ke 99 sebab saya last timbang 98. Tapi mungkin dalam 99 ke 100 lah. Sekarang ni bila saya pergi timbang last itu hari, dia turun 30 kilo, 68 dalam masa 3 bulan. Subhanallah. Pinggang saya pun daripada 40, sekarang ni dalam 3, saya rasa 35 lah. Sebab ada seluar yang lama-lama saya simpan dulu. Saya pakai pun longgar ustaz. Kena cerut-cerut kan. Kalau tak percaya boleh tengok saya punya IG lah. Boleh saya ada promote ubat tu. Bukan nak promote kepada siapa-siapa. Saya nak supaya kita ni kadang-kadang tak percaya dengan benda di depan mata kan. Kalau macam sebelum-sebelum ni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita pernah kena tipu dengan trauma dengan MLM. Maknanya kalau janji masuk ni, bayar ni, nanti dapat 5 juta kan. Ini bukan produk MLM. Walaupun sekarang ni orang tu cerita dia pernah dapat, dia pernah ini, dia level mana. Ini bukan produk MLM. Ini depan mata dah nampak bukti, saya pula yang buktinya. Jadi saya tak tipu lah. Saya duduk rumah selama 2 bulan PKP. Saya tak bersenam. Jus ke apa? Jus? Tak ada. Dia macam coklat ustaz. Tak ada. Dia minuman. 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 Jadi kadang-kadang saya pun share dengan orang lah. Saya duduk rumah PKP 2 bulan ustaz. Tak ada bersenam. Lebih-lebih pun basuh kain, mop lantai. Kan? Itu je lah tugas saya kadang-kadang.